Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini. Untuk hari ini Minggu baru, hari Isnin, edisi 6 April 2020 bersama 12 Syakban 1441 Hijrah. Bertemankan kami berdua di studio pada pagi ini. Saya Hanif Miswan. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda dekat dan baik sahaja, sihat walafiat. Hari ini kita masuk hari ke-6 bagi PKP fasa kedua. Telah pun kita masuk hari ke-20 Perintah Kawalan Pergerakan secara keseluruhannya. Dan tentunya kami harap agar anda semua dalam keadaan yang masih kuat secara mentalnya, secara fizikalnya. Kerana setakat ini di seluruh dunia telah pun terdapat 180 negara yang telah pun dijangkiti ataupun mempunyai kes-kes jangkitan wabak COVID-19. Dan pastinya telah beberapa negara mendahului senarai yang paling banyak terkesan, yang paling terkesan pastinya di sebelah Eropah. Selain daripada negara China, dan juga di Malaysia juga pada saban hari setiap petang. Saya kira pada jam 5 petang itu adalah waktu kemuncak untuk kita mengetahui berapa kes baru yang telah pun direkodkan, berapa yang telah pun sembuh berjadi rawat oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga berapa jumlah kematian secara duka citanya yang terpaksa diumumkan oleh pengarah Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pastinya itu akan sedikit memberi kesan kepada kita, dan kita percaya bahawa sekarang ini seperti yang dikatakan 6 hari bulan, 6 hari melangkau masuk hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan diarahkan di fasa yang kedua ini. Pastinya ada lagi 8 hari sebenarnya, dan semua orang akan tanya pada kita ini, Sofia, sama ada ianya akan dilanjutkan ataupun tidak. Dan ini saya kira adalah satu persoalan yang semua orang pasti akan nak tahulah, kerana ingin merancang dan juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang boleh dilakukan selepas daripada 14 April ini. Betul. Pastinya satu berita yang kita nantikan, kerana sehingga 14 April sepatutnya kita lanjutkan PKP. Tapi setakat semalam terdapatnya satu berita baru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Terdapatnya ataupun dikesan kluster baru yang boleh dianggap sebagai generasi ketiga, kerana 5 kematian terkini di Sarawak, di Kuching Sarawak adalah daripada mereka yang telah pun merantau ke negara Itali. Jadi itu menjadi kebimbangan kerana kita dah melihat fasa pertama ataupun kluster pertama, kedua, dan ini adalah yang mungkin fasa ataupun generasi yang ketiga yang kita risaukan. Dan ini memberikan kita salah satu peringatan juga. Walaupun kita dalam keadaan yang mungkin tidak sedikit biasa dengan rentak PKP, berada di rumah dan sebagainya, tapi kita tidak seharusnya kalau perlu keluar ataupun beli barangan rumah dan sebagainya ambil sambil lewa. Dan kita fikir okey, lama-lama ni semakin baik PKP ni, obat COVID-19 semakin menurun sebagainya. Kita tidak seharusnya mempunyai tanggapan sebegitu, kerana kita tak tahu apa yang akan terjadi selepas hari ke 14 bulan April ini sebenarnya. Saya percaya ramai yang bijak, ramai yang tahu mengenai segala peraturan yang telah pun ditetapkan berkenaan dengan segala apa juga garis panduan yang telah pun diberikan. Tetapi kita kerana kebijakan tersebut cuba untuk memanipulasi
peraturan tersebut untuk memenuhi segala keinginan kita. Yalah, kadang-kadang bila dah lama sangat tak keluar rumah tu, ada satu keinginan untuk keluar. Kita mencari alasan. Dan mencari alasan, memanipulasi. Sebab kadang-kadang dalam satu kenderaan tu seorang saja. Keluar pula berdua tapi dengan kenderaan yang berlainan, yang berbeza, berjumpa di satu tempat di lokasi. Contohnya nak pergi beli barang dapur kan. Jadi mereka keluar kereta berasingan, kononnya membeli barangan untuk keperluan rumah masing-masing. Tapi sebenarnya adalah daripada satu rumah yang sama, keperluan yang sama. Jadi kita jadilah seorang rakyat Malaysia yang prihatin kerana yalah pasti ramai yang tertanya-tanya sebab kalau contoh mereka yang pergi melakukan senaman, berjoging tu kan. Mereka mengatakan antara alasan yang kerap diberikan adalah mengatakan bahawa saya seorang saja. Jadi saya masih lagi mengamalkan penjarakan sosial, masih lagi tidak menghadiri satu perhimpunan yang ramai. Tetapi bayangkan keseluruhan rakyat Malaysia berfikiran sebegitu. Betul. Jadi ianya juga akan menjadikan ramai sangat keluar di suatu yang tempat tu. Jadi sebenarnya bukan kita melihat cara kita untuk mematuhi perintah perintah kawalan pergerakan sekarang ini, tetapi ia juga memerlukan kita untuk berdisiplin, jujur dengan diri sendiri dan juga orang ramai, kerana ini cara kita untuk jujur dengan diri sendiri adalah cara untuk kita semua menangani wabak yang cukup bahaya yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Dan kalau kita mempunyai sebarang simptom, kerana setengah orang tidak mempunyai simptom, ada yang dormant. Tidak memberi alasan juga untuk kita sewenang-wenangnya tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Kerana orang yang kita berjumpa, bercakap ataupun sebarang apa yang kita sentuh ini mungkin boleh disentuhi oleh orang lain. Jadi orang yang tidak mempunyai simptom tidak semestinya kita tidak jujur apabila kita mempunyai mungkin sejarah keluar dari luar negara dan sebagainya. Jadi do our part, jalankan tanggungjawab kita dan berjumpa dengan apakah kalau kita mempunyai sejarah berkeluar dari luar negara. Baik, itu antara sedikit mengenai apa yang sedang melanda negara kita dan dunia terutamanya. Dan pastinya hari ini masih lagi dalam tempoh kawalan perintah pergerakan ini, perintah kawalan pergerakan ini, dan pastinya kita mahukan yang terbaik terutamanya untuk masuki fasa yang kedua ini untuk kita habiskan pada 14 April. Dan yang penting untuk kita flatten the curve terlebih dahulu untuk kita mengelakkan daripada ianya lebih tersebar luas di negara kita terutamanya. Dan banyak sekali perisian yang kita bawakan di Malaysia hari ini pada pagi ini, tapi sebelum itu semalam telah pun kita menerima satu perkabaran yang mendukacitakan berkenaan dengan berita pemergian seorang pendakwah yang telah pun pergi meninggalkan kita, pendakwah agama dan bekas kaki tangan media prima, iaitu Allahyarhamah Ustazah Syadiah Abbas, seorang pendakwah yang telah meninggalkan dunia pada jam 5 pagi, diberitakan kerana asma, dan berita pemergiannya telah disahkan oleh suami sendiri iaitu Ustaz MK Azman di laman Facebooknya. Dan pada ketika ini Ustaz MK Azman turut mengatakan yang jenazah isterinya masih berada di Hospital Sungai Buloh bagi menjalani ujian untuk mengetahui sama ada kematannya ada berhubung dengan wabak COVID-19 atau tidak. Bagaimanapun kita pastinya mengucapkan takziah dan kami mendoakan kekuatan bagi keluarga Allahyarhamah Ustazah Syadiah Abbas. Kita pendendangkan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di Malaysia hari ini dan juga di Media Prima terutamanya merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Ustazah Syadiah Abbas yang telah pun pergi meninggalkan kita, pendakwah agama dan juga bekas kaki tangan Media Prima semalam. Jadi kami mendoakan agar segala urusan dipermudahkan dan semoga roh Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin. Baik, kita akan teruskan dengan perkongsian yang tertera di Akhbar hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dahulu di Harian Metro. Baik, ingin kita kongsikan seperti biasa di kesemua muka hadapan pastinya berkenaan dengan berita COVID-19. Tetapi ini
satu berita yang berkecilkan juga di negara kita yang telah pun melanda di muka hadapannya. Ni 5 beradik yatim piatu, mangsa driver mabuk meninggal dunia. Jadi perkongsiannya boleh kita bacakan di halaman ke-17 hari ini di Butterworth ini di Pulau Pinang, dengan satu petikan saya bacakan di sini. Jika mama dan papa tiada nanti, kakak bertanggungjawab jaga adik-adik, pastikan semua kena pergi sekolah dan jangan ponteng. Itu pesan Zuriana Hassan 35 kepada anak sulungnya Nur Afni Nirwani Kharizul yang berusia 16 tahun. Zuriana menghembuskan nafas terakhir jam 1 pagi semalam selepas 2 bulan bertarung nyawa apabila terbabit dalam kemalangan jalan raya bersama suaminya, Khairizul Muhammad Nur, 38 tahun. Dalam kejadian pada 9 Februari yang lepas, Khairizul meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal mereka dilanggar pemandu dipercayai mabuk di kilometer 140.2 Lebuh Raya Utara Selatan, Menghala Utara, disusur ke Perai. Kini selepas 2 bulan bertaruh nyawa diikuti oleh isterinya pula, iaitu Zuriana Hassan, dan mereka meninggalkan 5 orang adik-beradik, Nur Afni Nirwani serta adik-adiknya Nur Istana Nadira 14 tahun, Erna Nabila 12 tahun, Quratul Ain 7 tahun dan yang paling bongsu Muhammad Khairi Zafran 2 tahun bergelar yatim piatu selepas kematian ibu bapa mereka. Jadi kalau kita saksikan gambar ni, kelima-lima adik-beradik tersebut betul-betul berada di hadapan kubur arwah ibu mereka di tanah perkuburan Islam Bagan Jermal, dan gambar ini diambil semalam. Jadi ini juga pastinya dalam kita sibuk memerangi COVID-19 ini, perkara-perkara sebegini juga pasti kita perlu ambil tahu, ambil kira, dan kita turut berasa simpati dengan segala yang berlaku pada ketika ini. Dan semoga ini memberi satu peringatan bagi semua juga, bagi sesiapa sahaja pada ketika ini, cuba untuk memantau kelakuan diri kita sendiri dengan mencetuskan masalah lain bagi orang lain dalam tempoh memerangi COVID-19 ini. Baik, saya akan teruskan dengan antara sisi lain yang boleh kita perlihatkan dalam kita melawan COVID-19 ini. Ada juga salah satu kawasan di sini yang mempunyai salah satu cara yang sangat baik untuk memastikan kelangsungan hidup mereka walaupun memerangi wabak COVID-19. Di NSD, untouched by COVID-19, Long Pasir, Kampar, Tenom and Nabawan have amazing landscape. They are also veritable oases in calm within the global storm. Dan lanjutannya di halaman kedua dan ketiga, village free of virus due to outsider ban. Nestled in the heart of Borneo, the people of Long Pasir have continued to live peacefully despite the COVID-19 pandemic and global economic crisis. Even though the village is located in the district that recorded 4 COVID-19 cases, with 3 of them having recovered from the illnesses, none of the 300 villages is infected. Anda boleh saksikan gambaran di kampung ini sebenarnya, di Long Pasir, di mana inilah perkampungan yang walaupun dalam keadaan kita memerangi wabak COVID-19, mereka masih mempunyai cara yang baik untuk melangsungkan kehidupan mereka. Boleh lagi untuk tampung penggunaan barang perisian rumah dan sebagainya kerana mereka mempunyai tanaman sendiri. Jadi ini antara yang boleh dilihat juga antara mereka di penduduk ini yang tidak terjejas langsung dengan wabak penularan, kerana kesemua 300 penduduk ini adalah masih dalam keadaan yang selamat. Dan juga dikatakan di sini, close cooperation in Tenom also keeps the virus away. Antara kerjasama yang jitu daripada penduduk di Tenom ini memastikan bahawa tiada siapa daripada mereka pun yang mempunyai atau menghidapi sebarang jangkitan disebabkan oleh COVID-19. Mungkin ini antara yang boleh kita lihat sisi mereka yang mereka mungkin duduk di kampung sahaja, tapi mereka melalui kehidupan dengan penuh tenang, mematuhi peraturan, dan inilah antara sebab mereka tidak mempunyai sebarang kes di kawasan perumahan mereka sendiri. Ya, dan ini juga adalah sebab kenapa kita tak boleh balik kampung pada waktu dan ketika ini untuk mematikan rantaian ini, kerana kita tidak mahu kita menjadi penyebab, kita menjadi punca kepada masuknya virus ini di perkampungan kita. Jadi itu antara langkah dan juga satu usaha yang baik dilakukan oleh kawasan kejiranan tersebut di sana. Okay. Banyak lagi perkongsian yang menarik yang kita bawakan. Antaranya hari ini kita akan bawakan khabar dari pusat kuarantin yang bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang berada di Itali pada ketika ini, salah sebuah negara yang terkesan teruk dengan COVID-19 ini. Dan seterusnya kita juga ada berkenaan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Tapi sebelum itu ingin kita bawakan satu perkongsian ini. Ya, ia berkenaan dengan penguatkuasaan PKP oleh Majlis Perbandaran Selayang di daerah Selayang. Ini adalah untuk memantau premis perniagaan yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Mari kita saksikan.
Jadi saya minta maaf lagi sekali. Kita tak niaga pun, kita duduk tidur, kita duduk. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua, dari 1 hingga 14 April 2020, pihak Majlis Perbandaran Selayang bersama 40 orang anggota Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak bekerjasama bagi menjalankan pemantauan di kawasan sekitar. Kita sekarang berada di fasa 2 Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi malam ni kita akan buat pemantauan ke atas premis-premis perniagaan. So hari ini kita akan pergi di Bandar Baru Selayang. Kemudian kita akan pergi juga di kawasan-kawasan yang kita nampak sebagai kawasan hotspot lah. Biarpun arahan sudah diberikan, masih ada pemilik premis ingkar dan beroperasi melebihi jam 8 malam. Memang tengah rumah ini. Saya baru keluar lah. Yalah, memang saya minta maaf lah. Tempat boleh kita terima. Jadi saya minta maaf lagi sekali. Orang nampak, orang masih datang. Yalah, itulah saya minta maaf lagi sekali. Saya memang pukul 8 selalu saya duduk. Ini memang saya tersilap. Pada hari ini merupakan adalah hari fasa kedua bagi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pihak Majlis Perbandaran Selayang dan juga kerjasama daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak mendapati pemilik premis ini telah ingkar arahan yang telah dikeluarkan dan premis ini diarah untuk menutup serta-merta. Lain pula situasinya di Kampung Laksamana apabila pemilik premis perniagaan rokok elektronik ini berkumpul di dalam kedai miliknya bersama 4 orang rakan yang lain. Dia tengah berkumpul lagi ni. Berkumpul lagi. Itu dah pukul 10. Yang lama. Hari ini kak. Apa yang ditulis? Tu kenderaan bersendirian hanya dibenarkan Kenderaan. Bukan perniagaan. kita tak niaga pun, Premis kita pukul duduk 8, tidur, kita duduk tengok TV kat sini. Tak ada lesen kan? Satu je tak ada lesen. Pertama sekali Kita niaga pun tak. sekarang ni yang lain-lain tu duduk mana? Semua duduk belakang sini. So kena balik rumah, bukan di sini. Okey, baik, kita balik. Hari ini kita telah buat tarik lesen satu dan satu lagi kita tampal notis tutup serta-merta. Dan jika ada yang melibatkan gangguan orang ramai ke, kita minta bantuan pihak IPD Gombak lah. Kita tengok lepas pada pukul 10 ni dah kurang, aktiviti premis dah kurang, dia lebih kepada aktiviti penduduk yang berkeliaran lah. Maaf, kami tidak tahu. Itu adalah antara alasan yang diberikan kepada para pemilik perniagaan setelah hasil tinjauan kami selama 3 jam bersama pihak berkuasa tempatan, dan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua ini amat diberikan penegasan oleh Majlis Perbandaran Selayang, dan kami mendapati rata-rata masyarakat di sini patuh, tetapi cuma ada beberapa sahaja pemilik premis perniagaan yang ingkar arahan. Kerap peringatkan berkenaan dengan segala yang berlaku ketika ini, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua ini perlunya lebih ketat pelaksanaannya, dan syabas dan tahniah kita ucapkan kepada penguatkuasa yang saya percaya pada ketika ini antara barisan frontliners, barisan hadapan yang giat untuk memberi peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tak kiralah kita ni para peniaga yang membekalkan bekalan ataupun mereka yang ingin mencari barang harian, barang keperluan rumah, pastinya perlu diingatkan dari hari ke sehari untuk kita bersama-sama bersatu padu dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini di negara kita. Okey, dan seterusnya kita ingin bawakan khabar dari pusat kuarantin ini. Ingin kita bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang pernah pergi ke Itali dan pada ketika ini sedang dikuarantin di pusat kuarantin Akib Nilai untuk berkongsi pengalaman ketika lockdown di sana, dan kini telah pun menjalani 8 hari kuarantin selepas pulang ke Malaysia dan pastinya berbaki 6 hari lagi. Jadi bersama dengan kita di
talian pada ketika ini ataupun di video bersama dengan kita pada ketika ini adalah Ahmad Muzamil Idris, rakyat Malaysia yang pernah ke Itali pada bulan Februari lalu sehingga 26 Mac atas urusan kerja, telah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik ya. Alhamdulillah sihat. Okey, Muzamil, terima kasih yang pertama yang akan sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Mungkin boleh ceritakan pengalaman terlebih dahulu di pusat kuarantin di Akib Nilai, saya difahamkan. Mungkin ini masuk hari ke-8 dan bagaimana keadaan di sana? Jadi alhamdulillah hari ini hari ke-8 dan kesemua kami telah membuat test COVID pada hari pertama kita orang datang ke sini dan alhamdulillah kesemua kita orang adalah negatif COVID. Dan alhamdulillah kemudahan di sini saya beritahu sangat-sangat mantap. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan juga semua pihak terlibat. Kat sini macam memang dilayan dengan begitu baik. Kami diberi makan dan juga tempat tinggalnya sangat baik. Dia ada aircon lagi, alhamdulillah. Yalah, dan kita boleh nampak keadaan bilik awak pun pada ketika ini. Ada bilik. Okey, Muzamil, mungkin apa yang ingin kita ketahui juga pengalaman anda berada di Itali. Itali antara negara yang paling terjejas teruk juga pada ketika ini dengan jumlah kematian mencecah 15,000 dan kes ratusan ribu kes yang telah pun dikesan. Jadi anda berada di sana untuk satu tempoh yang sebulan lebih kurang juga. Bagaimana sebenarnya keadaan dan juga situasi sebenar di Itali, Muzamil? Okey, pada mulanya kita orang diberitahu bahawa lockdown akan berlaku 23 hari bulan. Ya. Jadi masa 23 hari bulan tu memang semua jadi kelang kabut, berlakunya panic buying dan juga mesej yang disampaikan oleh pihak kerajaan juga tidak begitu baik kepada rakyat. Jadi bila berlakunya lockdown pada 23 tu, masing-masing keluar macam biasa. Semua keluar untuk macam beli makanan, keluar, dia punya tram masih berjalan, bas dia masih berjalan. Keadaan seperti biasa sebab mesej daripada kerajaan tu tidak begitu baik sampai di peringkat rakyat. Jadi pada masa even sebelum lockdown tu pun ramai dah bergerak daripada Milan ke utara ataupun ke selatan Itali. Jadi kat situ menunjukkan tak efektifnya dia punya lockdown. Kemudian dia ada dua fasa sebenarnya sebab di Milan merupakan daerah ataupun region pertama yang menjalankan lockdown di seluruh di Itali ni. Jadi 23 hari bulan sehinggalah hari pertama Mac ni berlakunya fasa pertama. Dan setelah fasa pertama tu, 1 hari bulan Mac tu, Milan dibuka semula. Okey. Jadi 23 sampai 1 hari bulan tu lebih kurang dalam masa 1 minggu tu, bila dibuka balik, berlakunya ketidak efektif lockdown tu sendiri. Sebab dibuka balik. Waktu tu jumlah kes dah hampir 10,000. Yeah. Jadi saya rasa bila kita buka balik, orang akan keluar seperti biasa dan ini akan menyebabkan jumlah kes dia akan naik dengan mendadak dan itulah apa yang jadi di Milan. Okey, dan ramai juga yang berkatakan mengenai kita perlu belajar daripada apa yang berlaku di Itali. Jadi anda pernah berada di sana ketika situasi lockdown dan sekarang anda berada di Malaysia. Jadi apa sebenarnya pengajaran paling utama untuk kita yang berada di negara kita untuk sekurang-kurangnya untuk kita mengelakkan daripada berlakunya kes yang sama seperti di Itali? Pertama sekali ialah saya nak beritahu tentang rakyat sebab kita yang paling banyak. Yeah. Jadi apabila rakyat paling banyak maka itulah kata apa yang paling memberi impak kepada COVID-19 ni ataupun wabak-wabak demikian. Yeah. Jadi pentingnya rakyat memahami apa yang sedang berlaku dan pentingnya rakyat untuk mengambil peduli dan sentiasa isolate diri sendiri, basuh tangan dan sebagainya. Kerana apa yang saya lihat sepanjang lockdown berlaku, dah sebulan jadi lockdown pun, sebelum saya balik tu, seminggu tu baru orang betul-betul nak praktik lockdown tu. Sebab sebelum-sebelum ni, mereka masih lagi mengambil perkara itu sebagai perkara mudah, masih lagi orang pergi jogging dan orang keluar seperti biasa. Saturday night bagi dia orang tu adalah hari yang tak boleh dielak untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Jadi saya rasa ini satu perkara yang tidak perlu berlaku. Dan kalau kita tengok berita, berpuluh ribu yang kena saman. Di Milan saja, berpuluh ribu yang kena saman dengan pihak polis disebabkan ingkar pada arahan lockdown. Jadi saya rasa satu perkara yang paling penting perlu rakyat Malaysia buat ialah faham dan isolate diri sendiri dan patuh pada semua arahan-arahan daripada pihak kerajaan. Dan pada pihak kerajaan Malaysia, saya mengucapkan syabas dan tahniah
kerana bagi saya Malaysia telah membuat lebih baik daripada semua negara-negara Eropah. Dan ini saya dapat buktikan dengan apa yang saya lihat di Milan dan juga di Malaysia. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua frontliner Malaysia dan juga kepada semua pihak yang terlibat. Saya amat bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Betul, saya sangat tertarik kerana berkatakan yang pertama daripada rakyat, yang kedua daripada sudut penguatkuasaan kita. Muzammil, ini hari ke-8 anda, saya percaya anda boleh dikatakan kesorangan jugalah dengan kuarantin ini kan. Mungkin boleh mengambil kesempatan di kesempatan ini untuk memberi sedikit ucapan kepada ahli keluarga atau siapa rakan-rakan kenalan sahaja yang mengenali anda. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga saya dan juga semua kawan-kawan sebab 1 bulan lockdown di Milan, mereka lah yang hari-hari call saya, yang tanya khabar saya sebabkan lockdown tak boleh keluar, dia orang entertain saya. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana beri support pada saya. Dan terakhir sebelum kita berakhir call ni, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Embassy Malaysia di Rome kerana melakukan evacuation dengan efisien, dengan pantas. Walaupun evacuation kali pertama telah terbatal disebabkan kerajaan tak benarkan semua kapal terbang landing ataupun mendarat di Itali, tapi akhirnya dengan usaha Embassy Malaysia, maka alhamdulillah kami dibawa balik dengan selamat. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Ahmad Muzammil Idris, terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat menjalani proses kuarantin ini. Semoga dipermudahkan urusan dan kami doakan yang baik-baik saja untuk bersama dengan anda. Ahmad Muzammil Idris, rakyat Malaysia yang pergi ke Itali selama sebulan daripada Februari sehingga ke 26 Mac yang lalu atas urusan kerja dan kini telah dibawa pulang ke Malaysia dan sedang menjalani proses kuarantin di AKEP Nilai, berkongsi pengalaman beliau untuk bersama dengan kita. Okey, kita akan teruskan perkongsian bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi sebelum itu ingin kita bawakan satu lagi perkongsian ini daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamilin Jamilin berkenaan dengan hikmah dengan segala apa yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Hasbi Rabbi Jalla. Antara perkara yang perlu ada dalam diri kita, setiap Muslim, setiap mukmin, ketika mana kita diuji dengan wabak, penyakit ataupun pelbagai jenis ujian, iaitu kita wajib bersangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Kita yakin dan beriman setiap apa yang telah ditentukan, yang ditimpakan kepada kita ini, adanya hikmah tertentu yang sebahagiannya kita tahu dan sebahagiannya kita tak tahu. Di kala ini Allah ingin menguji ataupun melihat kedudukan hamba-Nya. Siapa kalangan hamba-Nya yang sabar, siapa daripada kalangan hamba-Nya yang redha, siapa daripada kalangan hamba-Nya yang kufur, siapa daripada kalangan hamba-Nya yang merungut. Dan di kala ini juga Allah Azza wa Jal ingin mengangkat darajat hamba-Nya dengan muhasabah dan taubat. Di kala ini siapa daripada kita yang merasakan dosa kita ini telah mengundang kemurkaan Allah, lalu kita bertaubat dan Allah membersihkan dosa-dosa kita. Dan ketika mana kita diuji dengan ujian sebegini, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa orang mukmin, orang beriman. Kerana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'minu min adha wala kadha wala kadha", iaitu tak ada satu pun perkara buruk yang menimpa seorang hamba mukmin itu, baik dari sudut menyakitkan, dari sudut kesedihan, kemurungan, apa sahaja sekalipun, hatta syaukatu yushakuha, walaupun sekecil duri yang menyakiti kita orang mukmin, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan Allah ingin menjadikannya sebagai kafarah, menjadikannya sebagai penghapus dosa-dosa orang mukmin. Ketika mana kita diuji sebegini, kita seharusnya beriman bahawa perkara sebegini adalah merupakan azab daripada Allah yang ingin ditimpakan kepada siapa yang dikehendaki, dan juga ianya adalah merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ianya merupakan azab yang diantar kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi pada masa yang sama ianya juga adalah rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menetap di rumahnya, yamkuthu fi baitihi sabiran
muhtasiban, dia menetap di rumahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, dan dia beriman bahawa tak ada apa yang boleh menimpanya melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka Nabi bagi tahu falahu ajru syahid, dan baginya pahala syahid. Dan insya-Allah moga-moga dengan sangka baik kita kepada Allah Azza wa Jal ini, Allah akan mengangkat darjat kita sebagai seorang mukmin yang bersabar, seorang mukmin yang ditinggikan kedudukannya insya-Allah di dunia dan di akhirat. Ya Alim, Ya Fattah. Baik, itulah tadi sedikit sebanyak suntikan positivity yang kita ingin terapkan di pagi hari ini. Walaupun kita dalam keadaan melawan wabak COVID-19, kita perlu juga selalu dalam keadaan yang sangat positif. Baik, bagi perkongsian yang seterusnya, kami akan membincangkan berkenaan dengan 74 tahun Jabatan Kebajikan Masyarakat Berkat Berjasa. Dan ini kita ingin melihat semula bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri telah pun memberikan banyak bantuan dan juga mungkin harapan juga bagi mereka yang memerlukan di seluruh negara. Bersama saya hari ini, Encik Zulkifli Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Apa khabar? Alhamdulillah. Sofia sihat? Alhamdulillah. Sama sihat setakat ni. Ya. Baik, mungkin nak kongsikan juga, kita mungkin dah melihat dan mendengarkan begitu banyak bantuan yang telah pun diberikan kepada masyarakat dan golongan yang memerlukan. 74 tahun itu bukan masa yang singkat, memang masa yang lama ya. Mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana sejarahnya, pertubuhannya sendiri dan bagaimana ia telah pun membantu ramai lagi rakyat Malaysia. Ya. Sebenarnya Sofia, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah ditubuhkan pada bulan April. Bermakna bulan ni lah. Bulan ni lah? Ya, penubuhannya. Dan sehingga sekarang JKM telah berusia 74 tahun. Panjang, tempohnya lama 74 tahun. Dan dalam tempoh 74 tahun tu JKM telah mengalami pelbagai evolusi, perubahan dalam pentadbiran, perubahan dalam perkhidmatan. Yeah. Dan dia diselarikan dengan keperluan dan kehendak pembangunan negara. Itu peranan JKM. Dan bermulanya JKM, penubuhannya bermula semasa Perang Dunia Kedua. Wow. Ya. Akibat dari masa Perang Dunia Kedua ni, kita ditubuhkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat pada masa tersebut. Ya, misalnya masa buruh paksa kereta api dari Burma. Jadi itu yang kita beri perkhidmatan kepada mereka dari segi kebajikan dan sebagainya. Dan di samping itu juga, dalam perkembangan JKM ni kita terus selarikan dengan keperluan dan kehendak kerajaan, di mana kita ada 5 teras utama, iaitu pembangunan, pemulihan, pencegahan, perlindungan dan juga advokasi. Itu 5 teras utama yang kita tumpukan kepada peranan JKM. Dan sehingga hari ini pun kita nampak JKM sangat relevan dengan keperluan dan kehendak masyarakat. Dan dalam tempoh jangka masa 74 tahun, JKM sentiasa diselarikan dengan keperluan dan kehendak negara. Dengan itulah JKM telah ditempatkan di pelbagai kementerian. Misalnya Kementerian Buruh pun pernah diletakkan di bawah Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat pun pernah diletakkan. Dan JKM pun pernah berdiri sendiri sebagai Kementerian Kebajikan Masyarakat. Dan pada akhir sekali, sekarang ni Kementerian JKM telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itulah seberingkasnya peran sejarah JKM. Secara ringkasnya pun kita nampak begitu besar peranannya di mana memang amat diperlukan dalam mungkin salah satu struktur pentadbiran negara juga. Baik, kita difahamkan juga kan apa yang disebutkan Encik Zulkifli tadi, antara keperluan untuk mengikuti aras masa dan keperluan masyarakat. Tak boleh ikutkan satu cara dan dibawakan ke tahun-tahun yang seterusnya. Jadi menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Apa mungkin kongsikan golongan sasar dan apa keperluan masyarakat yang terkini sebenarnya, Zulkifli? Sebenarnya JKM ni sentiasa mengalami perubahan dari segi keperluan dan kehendak masyarakat. Justru itulah kumpulan sasar kita sentiasa bertambah daripada semasa ke semasa. Sehingga sekarang kita ada 10 kumpulan sasar utama Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Dan di antara kumpulan sasar kita kanak-kanak, orang kurang upaya, warga emas, mangsa bencana yang sekarang yang kita hadapi ini, mangsa bencana, orang papa, keluarga, pesalah muda, komuniti rentan, mangsa pemandangan orang. Itulah di antara kumpulan sasar utama di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau kita lihat di sini bahawa semua rakyat Malaysia ini adalah kumpulan sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baik. Cik Zulkifli, bersempena dengan apa yang kita sedang lalui sekarang ni, memerangi wabak COVID-19, secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan antara tugasan yang paling mencabar ketika menangani wabak COVID-19. Peranan JKM sekarang ini dalam menangani wabak COVID ini, sebenarnya kita JKM ni adalah satu agensi di bawah Jawatan Kuasa Bencana Negara, dan peranan kita adalah menyediakan keperluan asas makan dan minum kepada mangsa bencana. Dan selari dengan wabak COVID ini di bawah Akta 342, iaitu Kaedah Pencegahan Penyakit-penyakit Melarat di bawah Kementerian Kesihatan, kita juga berperanan untuk mengurus Home Surveillance Center dan juga pusat kuarantin. Di mana peranan kita di situ, kita lebih menyediakan kepada penyediaan asas makan dan minum mereka. Kita juga menyediakan keperluan-keperluan yang di-request oleh mangsa-mangsa bencana tadi yang kita tempatkan di pusat kuarantin. Kita juga membantu mereka dari segi berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat kepada pihak luar. Dan di samping itu juga peranan JKM ini sangat besar. Kita juga menjadi agensi untuk menerima sumbangan daripada NGO, dan kita urus untuk salurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan di dalam pusat kuarantin itu. So memang ini tanggungjawab yang cukup besar, yang dipikul sekarang ini. Dan kita mungkin nak mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat juga 74 tahun memberikan satu harapan dan juga bantuan yang berterusan untuk kelangsungan hidup mereka yang memerlukan. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Zulkifli Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semoga kuat dan sihat sepanjang tempoh ini, kerana masih banyak tugasan yang boleh dilakukan. Banyak lagi. Kita tempoh lagi masih banyak. Kita doakan kesihatan Encik Zulkifli. Baik, kita ada banyak lagi perkongsian pastinya. Tapi sebelum itu, pasti kita ingin kongsikan juga antara yang ingin diwar-warkan kepada anda semua berkenaan dengan akhbar NSTP percuma. Anda boleh dapatkan 30 hari langganan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 26 Mac sehingga 14 April 2020. Untuk langganan semua boleh layari www.nstp.com.my/mco. Baik, dengan itu kita berehat seketika. Sekembalinya kita ada banyak lagi perkongsian yang sangat menarik berkenaan dengan wabak COVID-19. Teruskan bersama kita di Malaysia Hari Ini. Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosnah. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indeks. Rosnah, jangkitan generasi pertama. Rosnah kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kiah, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kiah, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kiah, datang melawat Makcik Kiah yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gaya kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gaya telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman.
Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosna, Makcik Kiah, Gaya dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, itulah tadi sedikit sebanyak gambaran yang menyeluruh berkenaan cara untuk kita membendung dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Baik, dan untuk kita teruskan perbincangan kita, kita akan melihat semula bagaimana strategi dan ujian klinikal untuk merawat COVID-19. Dan bersama kita yang sudah pun berada di talian bersama saya, Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud, seorang epidemiologis. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat ya, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita hari ini. Mungkin Datuk, kita nak kongsikan juga, mungkin dah ramai yang tahu sebenarnya bagaimana tularnya wabak COVID-19, tapi mungkin kita perlukan sedikit sebanyak peringatan dan mungkin antara informasi yang terkini. Kerana kita difahamkan kalau kita melihat seluruh dunia, antara mungkin ibu negara yang biasanya menjadi salah satu kawasan pertama yang mula merebaknya wabak COVID-19 ke seluruh sebuah negara itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana sebenarnya dan mengapa ini terjadi? Ibu negara menjadi tempat tumpuan sebenarnya. Sebab itulah selalunya ibu negara menjadi tempat pertama yang ataupun tempat awal yang mendapat sesuatu jangkitan penyakit. Ini disebabkan pintu masuk ke negara kita adalah melalui KLIA, dan KLIA juga merupakan lapangan terbang yang terbesar di Malaysia. Dan demikiannya lagi ramailah orang yang melalui KLIA dan berhenti di Kuala Lumpur untuk perniagaan, untuk melakukan perniagaan, perjumpaan dengan rakan-rakan dan sebagainya. Baik. Dan ini akan merebak ke populasi-populasi yang lain di seluruh negara, ya, Datuk? Ya. Mungkin bagi mereka yang ingin tahu dengan lebih lanjut lagi, cara sebenarnya wabak COVID-19 ini bertindak dan terutama bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan yang sedia ada. Bagaimana sebenarnya ia bertindak pada awal permulaannya sehinggalah ke keadaan yang boleh dilihat simptom-simptomnya tertentu, Datuk? Okey. Sebabkan COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang menular melalui apa yang dipanggil droplet infection. Iaitu apabila kita bersin ataupun batuk, di mana virus tersebut terkandung dalam droplet ataupun cair yang kita keluarkan apabila bersin ataupun batuk tu, maka ia apabila masuk dalam paru-paru seseorang itu dan kemudian menjadi jangkitan pada seseorang. Baik, setakat ni kan Datuk, kita difahamkan ada terdapatnya beberapa ujian klinikal untuk menyaring seseorang itu sama ada mempunyai COVID-19 atau tidak, dan di antaranya adalah PCR dan juga antara kaedah ujian antibody yang lain. Yang manakah ujian yang paling berkesan sebenarnya dan cara seseorang itu dikesan mempunyai wabak COVID-19 ini bagaimana, Datuk? Terdapat 3 jenis ujian yang telah dibangunkan. Baik. 3 kategori. Yang kategori pertama adalah yang dipanggil gold standard ataupun PCR, di mana sesuatu RNA ataupun bahan genetik virus itu sendiri dikesan melalui ujian makmal. Kedua adalah mengesan virus itu melalui ujian antigen, dan ini mungkin akan berasa 2 atau 3 hari boleh dikesan oleh makmal. Dan ketiga adalah ujian antibody yang mungkin hanya positif selepas 5 atau 7 hari virus itu berada dalam badan seseorang.
Jadi di antara 3 jenis ujian ini, ujian PCR masih lagi merupakan gold standard atau piawaian disebabkan ia boleh memesan virus pada peringkat paling awal. Sekiranya sampel yang diambil daripada pesakit tersebut adalah sampel yang baik dan mengandungi virus tersebut. Baik. Namun begitu, ujian ini memakan masa sedikitlah disebabkan ia menggunakan kaedah PCR. Jadi mungkin makan masa beberapa jam untuk mendapatkan keputusan. Dan setakat ini kita difahamkan KKM melakukan saringan COVID-19 dengan lebih banyak lagi dan lebih aktif lagi di banyak kawasan di seluruh negara. Jadi apakah jenis ujian yang digunakan pada ketika ini untuk mendapatkan mungkin result ataupun keputusan yang lebih banyak pada masa yang sama dapat meliputi lebih ramai lagi di seluruh negara, Datuk? KKM masih lagi menggunakan ujian PCR disebabkan tiada lagi ujian lain yang sensitif PCR setakat ini. Baik. Jadi walaupun ujian lain yang dikatakan lebih cepat seperti ujian antibody, tapi disebabkan ianya hanya boleh melihat kes positif 5 atau 7 hari selepas jangkitan. Jadi ia terlalu lambat untuk rawatan. Jadi KKM masih lagi menggunakan PCR sebagai ujian piawaian dan semua makmal yang di bawah seliaan KKM ini masih menggunakan ujian ini. Baik. Datuk, kita bercakap berkenaan dengan cara saringan. Mungkin daripada segi bagi mereka yang telah pun positif COVID-19, apakah cara dan mungkin kaedah mereka dirawat di sebuah pusat perubatan itu untuk memastikan mereka mampu untuk melawan wabak COVID-19 ini? Sedangkan kita tahu tidak mempunyai sebarang vaksin dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya yang akan dilalui oleh para pesakit ini, Datuk? Buat masa ini, tidak ada rawatan yang khusus untuk pesakit yang mengalami gejala yang kira tidak berapa teruk ataupun mild symptoms. Jadi mereka hanya diberi ubat demam sekiranya mengalami demam, sakit otot dan sebagainya. Okay. Untuk pesakit yang lebih teruk, yang mungkin memerlukan rawatan yang lebih intensif dan sebagainya, ada beberapa ubat yang masih lagi di peringkat kajian dan mungkin diberi, dan ini telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan di dalam taklimat kepada media setiap hari. Namun begitu, ubat-ubat tersebut masih lagi menjalani ujian klinikal dan tidak ada satu pun ubat yang telah lulus ujian klinikal fasa 3 setahu saya. Baik. Datuk, akhir sekali, kita memang faham dan kita tahu pada ketika ini Perintah Kawalan Pergerakan ini ataupun lockdown di setengah negara adalah sangat penting untuk membendung. Mungkin Datuk boleh memperkukuhkan lagi satu statement ini dengan memberikan pemahaman yang lebih jitu bagi orang ramai mengapa penting untuk kita sentiasa dan kekal duduk di rumah, Datuk. Untuk masalah dalam penyakit yang baru seperti COVID-19 ini adalah kita tidak mempunyai vaksin atau ubat pencegah dan tidak mempunyai ubat yang boleh dikatakan memang ternyata berkesan dalam merawat penyakit ini. Jadi langkah pencegahan yang adalah langkah yang paling baik untuk memastikan bahawa kita tidak mendapat penyakit dan demikian tidak mempunyai risiko untuk mendapat penyakit yang teruk. Yeah. Yang penting dalam penyakit COVID-19 ini sebabkan ia berjangkit melalui apa dipanggil droplet infection, iaitu melalui cair apabila kita bersin dan batuk dan sebagainya. Jadi penjarakan sosial ni adalah sesuatu yang amat berkesan dan ia memang berkesan sekiranya kita lakukan dengan baik, dan kita harapkan dengan melakukan penjarakan sosial jadi kita tidak mendapat jangkitan daripada orang lain dan kita tidak menjangkiti orang lain sekiranya kita mendapat penyakit yang tidak serius, yang hanya mild saja dan sebagainya. Sebab itulah saya boleh tekankan bahawa ini adalah suatu kaedah yang dari dulu lagi zaman Ibn Sina dan sebagainya yang ternyata amat berkesan untuk mencegah penyakit yang menular seperti COVID-19. Baik. Terima kasih atas peringatan itu dan pastinya kena meluangkan masa bersama kita dan berkongsi maklumat bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Terima kasih sekali lagi ingin diucapkan kepada Datuk Profesor Dr. Awang Bugibah Awang Mahmud, seorang epidemiologis. Terima kasih.
Itu antara mungkin peringatan dan semoga kita kekal kuat dalam memastikan kita mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, kekal duduk di rumah kerana hanya kita sahaja yang boleh memutuskan rangkaian COVID-19. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya, kita akan berbincang berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi baru-baru ini antara golongan B40, M40 dan T20. Anda yang mana satu? Semuanya di Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, kita kembali bersama di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan beberapa perkongsian. Kalau tadi kita bawakan berkenaan dengan langkah pencegahan, khabar daripada pusat kuarantin dan juga apa yang berlaku pengajaran bila kita bawakan dari Itali dan juga di Malaysia pada ketika ini. Sekarang kita nak bawakan dari sudut perkongsian ekonomi yang satu lagi perkara yang saya percaya memberi satu peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang apa sebenarnya yang melanda negara pada ketika ini dan bagaimana kesannya, impaknya kepada ekonomi daripada sekecil-kecil keluarga sehinggalah kepada keseluruhan organisasi-organisasi startup dan juga syarikat-syarikat yang terkesan daripada gejala COVID-19 ini. Jadi bersama dengan kita di FB Live adalah Encik Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Encik Afzanizam, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sihat ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin kita ingin membawa satu perkongsian yang saya percaya ringkas, mudah dan lebih mudah untuk difahami keseluruhan rakyat Malaysia berkenaan dengan ekonomi yang melanda negara pada ketika ini. Hari ini juga difahamkan bantuan berperingkat prihatin itu akan mula dikreditkan ke akaun masing-masing. Tapi mungkin terlebih dahulu Encik Afzanizam boleh menerangkan berkenaan dengan M40, B40 dan juga T20. B40, M40, T20 berkenaan dengan kita ni sebenarnya berada di dalam kelompok kluster yang mana dan bagaimana untuk pemahaman Encik Afzanizam? Okey, ini klasifikasi T20, M40, B40 ini sebenarnya berdasarkan kajian dilakukan oleh pihak Jabatan Statistik Negara. Kalau kita lihat ya, kalau T20 ini dia punya pendapatan isi rumah sebulannya adalah RM13,148. Ya. Okey, kalau M40 RM6,275 sebulan untuk isi rumah itulah. B40 pula RM3,000. Jadi berdasarkan klasifikasi ini kita dapat tahulah kat manalah berdasarkan bantuan yang diberikan. Jadi kalau kita lihat bantuan Prihatin Nasional BPN tu kan, yang RM4,000 ke bawah menerima one off RM1,600 tu, maksudnya memang untuk B40 lah, dan kemudian kita ada RM1,000 bagi pendapatan isi rumah RM4,000 ke RM8,000, itu maksudnya untuk M40. Yeah. Jadi memang bantuan Prihatin Nasional saya nampak memang khas diperuntukkan untuk bagi golongan M40 dan B40. Cik Afzanizam mungkin boleh, adakah golongan ini, klasifikasi ini sama mereka yang berada di bandar atau dan juga mereka yang berada di kawasan kampung, mungkin ada perbezaan atau ianya setara sahaja? Okey, kalau ikutkan memang klasifikasi yang sedia ada ni dia tak mengikut geografi lah. Sama ada mereka di bandar ataupun mereka di luar bandar, dia punya klasifikasinya sama. Jadi memang ada terdapat sedikit orang kata tu kelemahan dari sudut pengklasifikasikan pendapatan lah. Yeah. Kalau kita lihat kalau macam Bank Negara sendiri pada tahun lalu mereka membuat kajian berkenaan dengan living wage yang mengambil kira kos hari hidup. Kalau macam di Kuala Lumpur, mereka meletakkan bagi mereka yang single ataupun bujang untuk hidup di KL ni dengan selesa, pendapatannya adalah RM2,700. Okey, itu bujang. Okey. Bujang. Kalau bagi isi rumah, tapi mereka ni husband and wife, suami isteri tapi tak ada anak, pendapatan yang selesa di KL ada RM4,500. Wow. Kalau bagi couple yang ada 2 orang anak,
pula pendapatannya sepatutnya adalah 6,500. Jadi maksudnya dalam kajian ni dia mengambil kira kos sara hidup bergantung pada tempat. So dalam kes ni mereka melihat pihak Bandangan Malaysia melihat kawasan di bandar lah di Kuala Lumpur. Jadi kalau kita bandingkan Kuala Lumpur mungkin bagi pendapatan katakanlah di Kelantan memang jauh berbeza lah. Jadi memang ada aspek itu. Jadi pengklasifikasian T20, F40, T40 ni dia tak memikirkan faktor kos sara hidup lah. Ya, baik. Dan pasti ini membawa saya kepada satu persoalan yang seterusnya berkaitan dengan apa yang sedang melanda negara dan dunia pada ketika ini, iaitu COVID-19 ini. Dari sudut ekonominya, kalau melihat kepada 3 golongan yang telah pun kita sebutkan, B40, M40 dan juga T20 ini, golongan mana yang secara teorinya bakal terkesan dan berapa lama masa yang akan diambil untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi negara pada ketika ini? Okey. Isu berkaitan dengan COVID-19 ni dia memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi. Macam sekarang kita dengan pelaksanaan PKP, banyak aktiviti ekonomi tergendala. Jadi bila berlaku tergendala, berlaku apa yang dikatakan kehilangan pendapatan, terutamanya bagi mereka yang orang kata itu mempunyai gaji harian ke ataupun berniaga kecil-kecilan ke, atau mereka yang bergantung kepada overtime dan sebagainya. Jadi bila berlaku kehilangan pendapatan tu, ini yang kerajaan cuba orang kata tu menyelesaikannya lah, ataupun meminimumkan kesan itu. So bantuan one off tu untuk bulan April dan bulan Mei tu secara teori ni dapatlah melegakan sikit kata tu bebanan kewangan, terutamanya untuk membayar ataupun membeli makanan, untuk bayar bil dan sebagainya. So saya kira itulah langkah yang kerajaan cuba lakukanlah. Cik Afzal Nizam, melihat kepada situasi semasa, berapa lama sebenarnya tempoh masa yang bakal diambil untuk memulihkan kembali keadaan dari sudut ekonomi? Dari sudut ekonomi, ianya amat bergantung berapa lama langkah ataupun dasar PKP ni bakal dilaksanakan. Dan ini saya kira banyak bergantung kepada rakyat kita sendiri, pematuhannya tu. Pasal sekarang ni tujuan utama PKP ini adalah untuk kita break ataupun memecah rantaian jangkitan COVID-19. Jadi kalau ramai yang degil dan jangkitan itu terus sahaja berlaku, maka jawabnya PKP itu bakal dilanjutkan, dan bila dilanjutkan maka akan memberi satu kerencatan kepada kegiatan ekonomi. Jadi saya rasa amat penting bagi rakyat Malaysia untuk mematuhi arahan PKP itu. Kalau tak, memang ekonomi itu akan terus terencat. Jadi pada ketika ini, setakat 14 April ini, mungkin ianya masih lagi di peringkat yang awal untuk kita katakan mengenai lonjakan tersebut. Masih awal lagi, pasal kalau tengok kes yang baru pun kejap naik, kejap turun. Masih lagi tak konsisten lagi. Kalau boleh kita nak angka tu terus-terusan menurun. Cik Afzal Nizam, mungkin dalam satu tempoh yang singkat ini boleh memberikan sedikit nasihat ataupun garis panduan kepada keseluruhan keluarga pada ketiga-tiga tahap yang telah kita katakan tadi, B40, M40, T20, untuk mereka menjalin satu panduan berkenaan dengan keadaan yang mencabar dari sudut ekonomi ini. Okey, kerajaan dah memberikan pandangan mereka. Mereka dah bagi pendapatan dan sebagainya. Even bagi T20 pun dapat juga. Bagi saya T20 ni mungkin dari sudut loan moratorium lah. Pinjaman moratorium, maksudnya di situ berlaku penyematan. Jadi apa yang penting sekarang ni, setiap individu, setiap isi keluarga tu, isi rumah tu perlu memberi keutamaan yang betul terhadap keperancangan ekonomi. Bagi saya yang nombor satu adalah makanan lah. Dan kedua, kata tu benda-benda perkara lain macam isi bil-bil ataupun dengan penyematan loan moratorium saya nampak. Mungkin penyematan ni boleh dilakukan untuk membayar insurans dan road tax lah. So saya kira perancangan-perancangan itu perlu ditelitikan lebih detail lagi. Jadi kita perlu utamakan apa yang prioriti terlebih dahulu lah ya. Betul. Di dalam segala perbelanjaan yang kita bawakan. Baik, Cik Afzal Nizam Abdul Rashid, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita. Sama-sama. Semoga dipermudahkan segala urusan. Bekerja dari rumah, saya percaya. Baik, itu dia Encik Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, sudi bersama dengan kita untuk membincangkan mengenai yang pertama menerangkan B40, M40 dan juga T20 seperti tadi, dan juga memberi sedikit anggaran berkenaan dengan apa yang berlaku dan kesan impaknya terhadap ekonomi negara kita yang paling utama, dan itu pasti menjadi kebimbangan kepada ramai rakyat Malaysia antara keluarga, startup, syarikat-syarikat kecil dan juga perniagaan yang terjejas daripada sudut ekonomi ini. Okey, kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian. Ada dua yang ingin kita bawakan dari sudut nyah cemar persekitaran yang sedang melanda, yang sedang berlaku pada ketika ini, dan juga peranan komuniti, peranan masyarakat
dalam bersama-sama untuk kita membendung rantaian penularan wabak COVID-19. Menteri seketika teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan melihat dan meninjau bagaimana sekarang keadaannya dengan Nyah Cemar Persekitaran yang telah pun dijalankan dan dikuatkuasakan sejak 30 April lalu. Dan bersama saya di talian pada ketika ini Datin Dr. Nur Akmal Syabuddin, Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Assalamualaikum Datin, selamat pagi. Waalaikumsalam Puan Sofia, selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ya Datin? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Datin, kita nak fahamkan sebenarnya sebab dijalankan sejak 30 April lalu, dah mungkin masuk 1 minggu, kita melihat antara pergerakan dan juga penguatkuasaan Nyah Cemar kawasan dan juga premis yang disyaki di Cemar. Mungkin Datin boleh kongsikan sedikit bagaimana perjalanan setakat ini, adakah efektif dan setakat ini apa kawasan yang telah pun di-Nyah Cemarkan? Okey, operasi Nyah Cemar ini dijalankan di tempat tumpuan utama di kawasan awam dan juga di kawasan-kawasan yang terdapat banyak kes COVID, sama ada di zon merah ataupun di zon hijau. Baik. So di Kuala Lumpur, operasi ini melibatkan IKL, Syarikat Alam Flora dan juga pihak bomba. Dan macam mana prosedurnya sebenarnya dijalankan daripada permulaan mengenal pasti kawasan tersebut sehinggalah memastikan setiap penjuru kawasan tersebut mempunyai menjalankan proses Nyah Cemar tu, Datin? Okey, operasi ini dijalankan mengikut jadual yang dipersetujui bersama dan dengan maklumat yang kita dapat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kawasan-kawasan awam yang kita tumpukan adalah seperti di dalam pasar, ini dijalankan oleh pihak Alam Flora, di perhentian bas dan teksi dijalankan oleh Jabatan Bomba. Dan untuk pasar, kita ada 20 pasar di Kuala Lumpur. Dan untuk pasar Korong kita jalankan pada setiap hari Ahad. Dan di 19 pasar yang lain kita buat pada setiap hari Rabu. Baik. So, yang kita dah cover pasar Borong kita dah buat sebanyak 4 kali. Iaitu kita bermula pada 22 hari bulan Mac lagi. Dan sehingga 5 Mac yang lepas. Baik. Dan untuk 19 pasar yang lain, kita dah buat sebanyak 2 kali, iaitu pada 25 Mac dan juga pada 1 April. Di penghentian-penghentian bas pula, kita telah buat adalah di penghentian bas di Parlimen Bukit Bintang, Parlimen Lebah Pantai, Parlimen Wangsa dan juga Parlimen Putih. Dan kita fokus kepada permukaan yang sering disentuh dan berpotensi tercemar oleh virus COVID. Seumpamanya kalau untuk penghentian bas di kerusi, di railing, pemegang, berjalan kaki, berjantas dan lain-lainnya lah. Jadi ini pastinya proses Nyah Cemar secara berkala kan. Jadi mungkin ada yang antara mungkin masyarakat yang ingin tahu selepas satu kawasan itu di Nyah Cemar, adakah ia mempunyai grace period atau masa tempoh tertentu yang tak boleh disentuh oleh orang ramai dan sebagainya? Ada tak prosedur sebegitu? Yang daripada maklumat yang saya perolehi adalah virus ini adalah virus selama 9 hari. Baik. Di keadaan yang kondusif. So apa yang kita perlu lakukan adalah pastikan warga kota ini stay at home sejak kita tak ada pesakit yang baru yang akan datang dan mencemarkan kawasan-kawasan awam kita ini. Kita nak tahu daripada segi kesiapsiagaan anggota yang dikerahkan, yang ditugaskan untuk ke lokasi untuk proses Nyah Cemar ni. Adakah mereka melalui persiapan yang tertentu, Datin, ataupun daripada segi persiapan pemakaian mereka dan sebagainya, adakah mereka mempunyai keseragaman di situ? Kaedah yang kita gunakan adalah berpandukan kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dari segi peralatan, bahan disinfeksi yang digunakan dan juga PPE yang akan digunakan oleh setiap petugas. So apa yang kita buat adalah apabila kita pergi ke satu lokasi itu, kita akan rancangkan berapa luas kawasan yang kita akan pergi. Kalau kita akan identify safety di mana, dan kita akan buat 200 radius adalah untuk petugas yang akan berjalan kaki menggunakan blower, knapsack sprayer dan juga spray can. Baik. Dan yang outer, yang selebihnya daripada 200 meter radius tu sehingga ke 1.2 km tu, mereka akan menggunakan jet box sprayer, high powered jetter ataupun portable jetter. So
So selalunya pada satu lokasi itu kita akan cover seluas 1 ke 1.5 km radius. Dan bahan yang kita gunakan adalah sodium hypochlorite iaitu klorot. Dan PPE yang perlu dipakai oleh tangan saya yang akan bertugas adalah yang wajib ya, sarung tangan, mask, kasut getah, goggle atau face shield, suit tangan panjang dan juga plastik. Dan selepas bertugas, pakaian petugas itu akan disanitize dengan bahan disinfeksi yang kita telah bancuhlah sebelum mereka masuk ke dalam ke dalam kenderaan yang akan pulang. Baik. Pastinya bagi mereka petugas-petugas yang ke lokasi pun memerlukan satu perlindungan yang cukup rapi ya Datin. Yes. Kita tanya juga bagaimana dari segi kosnya untuk menjalankan proses yang cemas secara besar-besaran ini, adakah memakan kos yang sangat tinggi Datin? Yes, kosnya sangat tinggi because bila kita membuat pesanan di waktu yang gawat ini, harga barangan, harga PPE, harga bahan disinfektan, bahan semuanya naik. So jadi kalau di dalam masa biasa tu harganya adalah macam emas. Kalau dikirakan pada hari yang bukan gawat, satu kotak tu hanya 90 sen. Tapi di masa gawat ini kita beli sampai RM85 satu kotak emas. Ya, saya setuju Datin. Terdapat perbezaan yang ketara dan segi harga satu peralatan yang diperlukan. Pastinya itu satu kekangan yang agak besar dan kami harap agar segala peralatan dan juga bekalan masih mencukupi setakat ni Datin. InsyaAllah. Kadang-kadang kita ada masalah untuk mendapatkan stok PPE. Sebab PPE ni yang disposable tu perlu diganti hari-hari. So yang pembekal hanya dapat membekalkan stok yang sangat limited. So kita terpaksa mencari pembekal-pembekal yang lain untuk menampung keperluan kita seharian. Baik, kami pastinya mengharapkan agar segalanya dipermudahkan bagi seluruh mereka yang terpaksa berada di lokasi dan sebagainya. Tapi kalau jadikan salah satu mungkin pesanan dan juga harapan yang Datin ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, apa yang Datin ingin ucapkan? Firstly, saya nak minta kerjasama lah kepada peniaga di lokasi yang akan kami adakan operasi Nyasema dahulu. Semasa kami buat operasi itu, selalunya kami akan inform beforehand supaya peniaga menutup premis ini. Kadang-kadang kita dapati di lapangan ada yang tidak patuh ataupun tidak ikut notis yang diberikan. So apa yang saya seru agar peniaga ini tutup perniagaan untuk 4 jam, 8 pagi ke 12 hari agar kami dapat menjalankan disinfeksi secara sempurna tanpa gangguan orang awam. Dan kepada warga kota yang tidak terlibat dengan tugasan saya, nasihat saya duduklah di rumah semasa perintah kawalan pergerakan agar kita dapat memutuskan rantaian penularan wabak COVID dan tidak timbul lagi kluster baru jangkitan. Dan agar PKP dapat ditamatkan dan kita dapat meneruskan aktiviti seharian kita seperti biasa. Dan saya juga nak mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan yang banyak membantu kami dengan berkongsi maklumat dan juga kepada Jabatan Bomba, pihak Langflora yang di atas kerjasama erat yang diberikan dari segi perkhidmatan anggota, pembekalan logistik dan sentiasa bersiap siaga dalam menjalankan operasi di Kuala Lumpur. Baik. Dan can I say something to the frontliners? Please, silakan. Yes. Dan kepada semua frontliners di hospital, CCT, PDRM, ATM, Bomba, Langflora dan sebagainya, saya ucapkan syabas dan terima kasih di atas kenikmatan yang disumbangkan dan dengan sumbangan yang diberikan, wabak COVID ini dapat ditamatkan dengan segera. InsyaAllah, kita doakan. Pastinya kita harap agar Datin juga dan Jabatan Kesihatan alam sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pun dalam keadaan selamat. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Datin Dr. Nur Akmal Syabuddin atas perkongsian yang cukup mantap tadi berkenaan dengan proses Nyasema persekitaran yang dijalankan secara berserentak di seluruh negara. Baik, kita akan berehat seketika. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan dulu bingkisan ini berkenaan dengan kerjasama Ops APMM bersama dengan PDRM di perairan Selat Melaka. Disediakan oleh wartawan Dayah. Mari kita saksikan.
satu operasi bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dengan kerjasama sepenuhnya Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah dilakukan pada 2 April lalu bagi memantau perairan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pemantauan melalui udara ini juga turut menggunakan aset helikopter Augusta Westland 139 milik APMM. Pesawat ini telah diterbangkan dari Stesen Maritim Subang bersama Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria dan Superintendent Rusli Cik Ari dari Pasukan Polis Marin Bukit Aman. Kerjasama ini bukan sahaja di antara pasukan polis Marin dan juga APMM, tetapi kerjasama ini juga diperluaskan dengan agensi lain seperti Jabatan Perikanan Malaysia yang banyak memberi maklumat kepada polis Marin dan agensi penguasa Maritim Malaysia berkenaan dengan aktiviti nelayan. Justru, operasi di perairan Selat Melaka ini telah berjalan selama hampir 3 jam. Ternyata, masih ada segelintir pihak yang mengambil kesempatan untuk menyelundup barang ketika tempoh PKP dilaksanakan. Ini dilaksanakan bagi menentukan pematuhan bagi pelaksanaan operasi bersama COVID-19 laut yang kita laksanakan bersama pasukan polis marin. Dan apa yang kita lihat untuk kita memastikan bahawa tidak ada cubaan barang kemasukan daripada luar. Bagaimanapun, sebuah bot pancung yang dinaiki 3 orang lelaki yang menyelundup masuk hasil laut telah dikesan. Lantas, kesemua botol yang ditemui turut dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia bagi tujuan siasatan. Selain itu, bot juga telah ditunda oleh Pasukan Marin Pelabuhan Klang untuk disiasat di bawah Akta Perkhidmatan dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Meskipun sepanjang tempoh PKP ini hanya golongan nelayan yang dibenarkan berada di perairan, namun diharap orang ramai tidak mengambil kesempatan sepanjang tempoh pelaksanaan. Kerjasama daripada orang awam amat diperlukan ketika ini bagi membantu memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Baik, itu sedikit sebanyak pemantauan udara yang dilakukan untuk memastikan semua, tidak kira di mana, masyarakat semua adalah mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan selama-lama ia masih berterusan. Semoga sehingga 14 April, tapi kita tak tahu lagi, tapi setakat itulah kita perlu mematuhi segala peraturan. Pastinya setiap perkembangan akan diberitahu dan sekali lagi kita ingin menghargai barisan frontliners kita, lihat sajalah sehingga pemantauan ke peringkat tersebut perlu dilakukan dan pastinya itu adalah dalam memastikan bahawa keseluruhan rakyat Malaysia terutamanya komuniti masyarakat mengikuti segala perintah yang telah pun ditetapkan. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai perkara itu akan kita bawakan bersama di talian pada ketika ini adalah Tan Sri Lee Lamtai, satu figura yang sangat besar yang tidak asing lagi iaitu pengurusi Ikatan Komuniti Selamat bersama dengan talian dengan kami pada ketika ini. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Apa khabar Hanif dan Sofia? Khabar baik, Tan Sri sihat? Tan Sri sihat ya? Sihat. Ya. Baik, Tan Sri, mungkin kita nak mulakan dulu dengan pandangan Tan Sri sendiri berkenaan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP setakat ini yang diperkenalkan oleh kerajaan. Adakah masyarakat ataupun rakyat kita mematuhi dengan sepenuh-penuhnya ataupun mungkin ada peluang ataupun ruang untuk kita perbaiki diri kita lagi, Tan Sri? Ya, ini sebelum saya menjawab soalan itu, izinkan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada MSI kerana itu dapat menjemput pelbagai pihak untuk berkongsi pandangan dan itu fakta-fakta mengenai wabak COVID-19 agar rakyatlah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga kesedaran mengenai bahaya COVID-19 dan tentang bagaimanakah mereka boleh melindungi diri dari wabak ini tersebut. Dalam hal ini, saya itu rasalah bahawa masyarakat adalah satu golongan yang amat itu penting. Dan dalam apa jua keputusan yang dibuat oleh pihak
kerajaan dalam memerangi wabak COVID ini, penyertaan dan pelibatan masyarakat adalah sangat itu penting. Dan salah satu aspek yang saya rasa setiap anggota masyarakat boleh memainkan ialah untuk mematuhilah PKP ini ataupun ini perintah kawalan pergerakan. Saya rasa banyak itu maklumat telah pun disampaikan oleh pihak berkuasa mengenai apa sebablah PKP ini diperlukan. Dan saya berpendapatlah bahawa setakat inilah sungguh pun di peringkat permulaannya apabila PKP ini dilaksanakan, nampaknya lah ada sebahagian masyarakat yang masih mengingkari lah arahan yang diberikan. Tetapi ini baru-baru inilah saya memperhatikan bahawa tahap pematuhan PKP ini pun sudah meningkat dan pihak polis itu sendiri pun telah mengakui bahawa pematuhan sudah hampir 99%. Jadilah saya rasa ini adalah satu perkembangan yang amat itu positif dan saya haraplah dalam ini tempoh lah 2 minggu inilah saya harap kita bolehlah mencapai itu sasaran iaitu bahawa kalau tidak ada urusan yang itu penting, jangan ini keluar. Jangan merayau-rayau dan itu sebagainya. Tan Sri, maafkan saya. Kita ada satu tempoh yang sangat singkat. Mungkin saya nak bawa pada satu persoalan untuk perhatian Tan Sri juga. Melihat kepada sumbangan pihak NGO terutamanya dan juga apa kerjasama terbaik yang boleh dilakukan antara kerajaan dan juga NGO dalam memberi saluran bantuan kepada masyarakat di bawah sana. Saya berpendapat bahawa NGO ini merupakan rakan itu penting untuk pihak kerajaan. Itu misalnya NGO yang saya ini pimpin ini ialah Ikatan Komiti Selamat. Kami ada terlibatlah dalam menyebarkan maklumat dan informasi berasaskan kepada itu fakta, informasi yang sahih untuk mendidik itu masyarakat. Dan saya juga rasa bahawa dalam ini tempoh inilah kita tidak boleh mengharapkan bahawa pihak agensi kerajaan boleh memenuhi permintaan daripada itu rakyat 100% dan kita memerlukan NGO ini untuk terus terlibat. Itu misalnya dari aspek untuk mengagih-agihkan makanan, minuman dan sebagainya lah kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin, yang daif dan itu sebagainya. Jadi dalam hal inilah saya memperhatikan bahawa selepas kelonggaran baru-baru ini diberikan oleh kerajaan, jadi saya melihatlah bahawa banyak NGO inilah mereka dapat menjalankan tugas itu mereka bolehlah sampaikan makanan dan bahan-bahan yang lain kepada golongan yang memerlukan. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri Lilam Tai sendiri kerana meluangkan masa berkongsi pendapat dan juga harapan bagi kita semua untuk terus melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini dalam cara yang begitu elok sekali. Terima kasih sekali lagi Tan Sri. Terima kasih kepada Emishan. Ya, baik, itu dia ingin kita bawakan sekali lagi berkenaan dengan apa yang dikatakan adalah untuk kita bersama-sama. Pentingnya peranan masyarakat. Saya percaya daripada awal siaran tadi dan juga daripada tempoh perintah kawalan pergerakan ini, yang paling penting adalah diri kita sendiri masyarakat. Betul. Untuk menjadi tunjang utama, peneraju utama di dalam memastikan PKP ini ataupun MCO ini berjaya untuk kita laksanakan. Betul Tuan Nif, dan semoga anda semua yang berada di rumah teruskan berada di rumah dan terima kasih kerana melaksanakan tanggungjawab anda
sebagai seorang rakyat Malaysia yang begitu bertanggungjawab dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Kita banyak lagi perkongsian bagi-bagi hari yang akan datang. Terima kasih kepada anda semua meluangkan masa bersama kita hari ini dan stay safe, kekal di rumah. Esok akan kita bawakan satu perkongsian sangat menarik dari sudut ekonomi kepada rakyat Malaysia. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Saya Hanif Miswan dan juga Sofia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Gambar cahaya, usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuhi, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Damaikan rasa sesama manusia.